Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Terima kasih Ida Syukur, Nur Aini, Fazilah, Akmal, Liza Amani, Zaitun, Estetik, Zahra Syari, Muslim, Jaharuddin, Rosita Ngado, Siti Ida, Rohani Nordin, Nur Aini Basir, Rokiah Malik, Humyati Tembung, Rozana Abdul Qani, Fatimah Ahmad Kakca, Fatimah Tul Zaharah Ubaidullah, Alhamdulillah, Rosiah Ben, Nur Lidah Abu Hanifah, Ali Halijah Ramli, dan semua adik-beradik usratuna yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Demikian juga kita alu-alukan salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, keluarga Darul Faizin yang menyaksikan secara langsung daripada Kompleks Islam Darul Faizin pada Baru Kedah. Hakim Al-Filani, Al-Filani, ahlan wa sahlan. Siapa nak takaful boleh tu berhubung dengan Abang Halim pada apa ni Hakim. Abang Halim, Babak Malim, jom kayuh sekejap ya. Abang Halim Ahmad, tu sifu saya basikal. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak tengok pada pagi ini ayat yang ayat ke-88. Kita akan membaca bermula ayat 88 hingga 88, 89, 90, 91, 92 insya-Allah. Sebelum tu
kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, dan kita niatkan baca surah Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada ibu dan ayah kita, kepada guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Terima kasih sebab saling semua bersama dengan kita pada pagi ini. Minta maaf terlambat sikit sebab salah masuk channel. Saya buat live daripada personal page saya. Tak perasan dah bercakap-cakap baca doa apa semua. Baru pasal-pasal apa tak ada orang tengok, apa sudah tak pasal apa tak ada live dekat page. Rupanya buat live dekat personal Facebook. Insya-Allah. Baik, kita tengok ayat ke-88. Kita mula baca ayat 88 sampai ayat 92. Ayat 88 sampai 92 insya-Allah kita sama-sama baca Al-Quran. Insya-Allah buka, kalau tak salah saya muka surat ke-92. 88 betul muka surat 92. Tu fama lakum fil munafiqin. Okey, semua get ready insya-Allah. Saya semat dengan Quran masing-masing. Dan saya semat yang dah ada Quran boleh kongsikan video kita ni, share pada orang lain insya-Allah. Saya semat kita doakan supaya sahabat-sahabat kita pun dapat baca Quran sama-sama kita pada pagi-pagi ini insya-Allah, mengundang barakah, mulakan hari dengan membaca Al-Quran. Baik,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم فإن اعتزلوكم فلا يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, panjang baca begini. Salih ala Muhammad. Jadi lebih pada satu muka surat kita baca begini. Alhamdulillah, salih ala Muhammad. Sebab nak sampaikan 5 ayat tu kan, tengok ayat kelima tu panjang pula kan. Jadi insyaAllah salih ala Muhammad. Alhamdulillah, ala kulli hal kita dah selesai membaca 5 ayat setiap pagi. Dan mudah-mudahan kita istiqamah untuk memulakan hari-hari kita dengan Al-Quran. Dan insyaAllah ada barakahnya sebab kita banyak membaca pada setiap hari. Dan ulama menyebutkan celakalah kepada orang yang memilih untuk membaca yang lain dulu salih ala Muhammad sebelum daripada dia membaca Al-Quran. Dia memilih yang lain dulu, dia baca Quran sebab Quran tu sempurna, Quran tu kalam Allah. Dia memilih salih ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salih ala Muhammad. Apa ada orang komen tu dalam. Okey, tak apalah, insya-Allah salih ala Muhammad. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita baca Quran, saya selalu cadang jangan kita duk refer kepada kitab tafsir ni semata-mata. Kita buka pada Al-Quran sebab mungkin ada takut ada printing error pada apa ni kitab tafsir kita ni. Ada mungkin kadang-kadang ada perkataan yang tertinggal apa sebagainya. Sebab tak mustahil benda tu jadi pasal dia hanya kitab yang diprint. Dan lebih baik kalau kita baca Quran tu kita refer pada Al-Quran direct. Itu lebih baik insya-Allah. Baik, terima kasih semua sahabat-sahabat. Insya-Allah mari kita tengok pada pagi ini ayat yang ke-88. Apa yang Allah nak sampaikan pada ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahtadu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sadaqallahul azim. Maka mengapa kamu terpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang-orang munafik?
Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan, yakni untuk memberi petunjuk kepada mereka. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-88. Baik, Allah berfirman, dalam rangka mengingkari orang-orang mukmin kerana perselisihan mereka perihal orang-orang munafik menjadi dua kelompok ataupun dua kubu. Dan sebab hal ini diperselisihkan. Imam Ahmad meriwayatkan menuturkan kepada kami, Syu'bah menuturkan kepada kami, Adi bin Thabit berkata, Abdullah bin Yazid mengkhabarkan kepada kami bahawa Zaid bin Sabit, bahawa Rasulullah SAW keluar ke Uhud. Lalu beberapa orang yang berangkat bersama dengan baginda memilih untuk pulang. Maka para sahabat Rasulullah SAW berbeza pendapat menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang berkata, kita akan membunuh mereka. Dan kelompok yang kedua pula berkata, tidak. Maka Allah menurunkan ayat, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. Mengapa kamu berpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Maka Rasulullah SAW bersabda, innaha taibatu tanfid dhunuba kama tanfid nar khabathal fiddah. Ia adalah taibah yang mengikis keburukan seperti api mengikis ampas perak. Diriwayatkan dalam As-Sahihain daripada hadis Syu'bah. Tuan-tuan, Allah SWT, tuan-tuan kena ingat, orang kelompok-kelompok munafik ni dia tak akan habis-habis sampai ke hari kiamat berusaha untuk merosakkan Islam. Nah, kelompok munafik ni tuan-tuan dia lebih dahsyat daripada orang kafir. Sebab tu Allah letakkan orang munafik ni di kerak api neraka. Sebab apa? Sebab kalau orang kafir ni kita faham dah kata dia orang kafir. Senang nak bincang. Nak bincang macam mana? Dia orang kafir. Kalau dia lawan Islam ke, kalau dia kata ke Islam ke, kalau dia puasa Islam, itu memang perangai dia. Sebab dia tak, kalau dia suka pada Islam, dia redha pada Islam, dia masuk Islam dah. Tapi misalnya Allah SWT, tuan-tuan, memang kalau orang kafir buat sesuatu yang buruk pada Islam dan orang Islam, itu biasalah. Tak. Tapi masalah dia ialah orang Islam yang mengaku Islam tapi duk perosak Islam daripada dalam. Ini masalah dia. Jadi subhanallah, dan orang munafik ni selalu dia akan berusaha untuk create confusion, mencipta kekeliruan dalam kalangan orang Islam sendiri. Sampai ke tahap orang Islam sendiri dia bergaduh sama-sama orang Islam sebab perangai depa. Ustaz Syamad, ada orang Islam yang kata apa? Depa tu orang Islam juga, sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita nak sangka buruk dekat depa? Takkan depa nak ni apa semua sebagainya? Takkan depa sanggup untuk buat itu pada orang Islam juga? Padahal depa tu orang munafik. Maka ni yang lebih dahsyat. Dan dia create fitnah-fitnah, sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan orang-orang yang Allahumma salli alaihi wasallam yang duduk dari luar daripada Islam, dia tak berminat pada Islam sebab perangai-perangai orang munafik ni. Dia bercakap macam kita suami isteri lah. Kalau orang lain bercakap tentang suami kita, sallallahu alaihi wasallam, tak apa lagi. Kan ada orang kata apa, dia tu kali pakai tu, dia tu sallallahu alaihi wasallam apa ni, perangai teruk lah apa semua sebagainya. Orang kata, tak apa lagi. Tapi kalau isteri dia sendiri cerita, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, apa ni, suami saya tu macam tu teruk apa sebagainya, orang dia kata apa? Alah, isteri dia sendiri yang kata tentang keburukan tentang dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia orang akan lebih percaya. Tapi tu orang munafik bila dia duduk dalam Islam dan dia menceritakan keburukan Islam. Dia buat perangai-perangai tentang Allahumma salli alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Liberal dan sekular ini munafik kan? Nur Anda tanya. Liberal dan sekular ini sallallahu alaihi wasallam ialah pemisahan. Nah, sallallahu alaihi Muhammad dia cuba untuk memisahkan di antara urusan-urusan akhirat dengan Allahumma salli alaihi Muhammad, urusan-urusan pentadbiran atau urusan-urusan peribadi. Dia cuba dia nak buat macam tu, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dalam sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi bila dia duduk dalam Islam, kemudian dia buat perangai tak elok, dia buat perangai buruk, dia cuba untuk menonjolkan keburukan yang akhirnya menyebabkan orang cerita, orang bercakap buruk, orang kata ni yang buat sendiri orang Islam sendiri, yang kata ni bukan orang lain, orang Islam sendiri. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah SWT ni yang Allah marah sangat kepada orang munafik.
Dan tak habis-habis pada zaman Nabi SAW orang munafik ni, saya tak boleh nak bayang tuan-tuan, kalau orang munafik ada pada zaman kita ni, kita tak pelik. Tapi orang munafik ni wujud pada zaman Nabi SAW lagi. Nabi tu ada. Nabi tu ada pada waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi tu ada tu pun ada orang-orang munafik. Orang-orang yang masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Munafik ni ada dua tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Satu, munafik akidah dia panggil. Munafik akidah ni orang munafik yang dia memang niat dia semata-mata dia masuk Islam tu sebab dia nak perosak Islam. Dia bukan nak pada Islam. Nah, ni orang munafik. Yang ni lah yang akan duduk di dalam kerak api neraka tu yang Nabi SAW cerita tu. Nabi SAW sangat marah kepada orang munafik. Orang munafik yang macam ni. Yang mana Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang munafik yang Allahumma salli ala Muhammad, dia bukan niat nak masuk Islam. Masuk geng Abdullah bin Ubay ni. And the gang ni kan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun masuk Islam. Pasal apa Abdullah bin Ubay masuk Islam? Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, dia ni daripada Allahumma salli ala Muhammad grup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Yahudi. Dia walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi ni di kalangan pemimpin-pemimpin yang disebut-sebut akan menjadi ketua yang akan diangkat jadi pemimpin di Yathrib pada waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Islam mai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Bani Qainuqa dia. Bila orang Islam mai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi SAW diangkat menjadi pemimpin di Madinah dan dia rasa tak senang. Sepatutnya dia duduk dalam posisi tu. Bukan Nabi SAW. Lalu apa dia buat? Dia tak ada jalan. Akhirnya dia kena masuk Islam. Dia kena isi borang apa tu, saya tambah tu. Buat press statement lah, apa semua, masuk Islam apa sebagainya. Nampak kata dia Islam. Tapi bermula pada hari dia masuk Islam tu, dia buat apa saja jalan untuk membunuh Nabi SAW, untuk merosakkan, untuk tarnish image Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia panggil apa? Dia panggil Allahumma salli alaihi wasallam. Dia panggil apa tu? Ini dah cubaan-cubaan untuk merosakkan image Nabi SAW. Tak boleh buat melalui Nabi. Dia perkerik cerita-cerita tentang isteri-isteri Nabi SAW. Antara yang dibawa ialah fitnah terhadap Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan Sayyidina Aisyah tu berzina dan sebagainya. Ini usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dia munafik akidah ni. Ada satu lagi, dia punya ciri-ciri orang munafik. Dia ni orang Islam, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan dia bukannya orang yang macam yang geng Abdullah bin Ubay yang masuk Islam berlakon-lakon, tapi dia ada ciri-ciri orang-orang munafik. Yang ni kita tak mau ada pada diri kita. Misalnya dia panggil munafik pada amal, sallallahu alaihi wasallam. Munafik pada perbuatan. Dia bukan orang munafik, dia bukan orang munafik yang macam tu. Yang ni tak mau ada ciri-ciri dekat kita. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ayatun munafiqun thalath. Tanda-tanda ciri-ciri orang munafik ni ada 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hadatha kadzaba, bila bercakap bohong aja. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bercakap tu orang kata kena ada kawan tu, dia tu kalau bercakap 10 dia bercakap 12 tak boleh pakai. Semua sampai macam tu. Punya orang cop dia. Dia ni bercakap sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ni bercakap Allah sallallahu alaihi wasallam apa tak bohong banyak. Tu dia panggil ciri-ciri orang-orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam itu. Yang kedua, Allah sallallahu alaihi wasallam, dia panggil apa? Idza tu'mina khana. Apabila dia beri ni Rozita Muhammad Zainuddin, ustaz nombor akaun, tolong Ustaz. Tu selalu tak ada, dia kata. Okey. Saya bagi instruction kepada pegawai yang bertugas. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Apabila diberi amanah, dia khianat. Diberi tanggungjawab, dia buat sesuatu. Dia tidak menunaikan amanah-amanah dia. Dan yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa dia? Ciri-ciri orang munafik yang ketiga apa dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apabila dia berjanji, dia tidak tunaikan. Ini ciri-ciri orang munafik. Tuan-tuan, yang ni bukan yang jenis duduk kerak api neraka tu. Yang kalau kawan-kawan kita duduk kata, dia jenis cakap, Ustaz sebab dia janji tak betul. Dia janji nak bayar ni, lepas tu dia tak bayar. Kita kata apa, hang ni orang munafik betul, yang ni masuk neraka, duduk kerak api neraka. Taklah. Yang dimasukkan itu, sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang dia panggil Allahumma salli apa? Yang munafik pada segi akidah tu, yang main masuk Islam kemudian cuba untuk merosakkan Islam daripada dalam. Ini tuan-tuan, Allahumma salli ala. Dan kelompok-kelompok ni sampai ke hari kiamat akan ada. Sampai ke hari kiamat dia akan ada. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad.
Masrifah Nur Jama'in kurang sihat sikit bagi ni ya. Kita doakan supaya Allah memberikan kesembuhan kepada Kak Masrifah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu dah Allah salli ala Muhammad tu di antara cara dia. Di antara ciri-ciri orang munafik. Ada satu tambahan lagi dalam riwayat yang lain. Apa dia? Apabila dia bermusuh, dia akan bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan musuh dia tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu ciri-ciri yang kita tak mahu, ciri-ciri tu ada dekat kita. Tuan-tuan, jadi bila Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli dan perangai-perangai ataupun orang-orang munafik ni dia akan ada sampai ke hari kiamat. Sampai ke hari kiamat. Dia bukan nak masuk Islam, dia bukan selesa duduk dalam Islam, dia bukan redha raditu billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin rasulah, bukan yang tu. Dia bukan orang yang redha Islam tu agama dia, tetapi dia ada niat yang buruk terhadap Islam, tapi duduk dalam Islam. Maka orang-orang ni sampai ke akhir zaman dia akan ada dan dia akan berusaha untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perosakkan Islam dari dalam. Jadi bila dia buat benda macam ni, orang Islam akan jadi confused. Orang Islam akan jadi celaru, dan inilah matlamat yang dia nak buat. Orang Islam sendiri akan jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bergaduh sama-sama orang Islam. Maka Nabi SAW dan Allah pesan dalam ayat ni, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Kenapa dalam keadaan kamu berhadapan dengan orang-orang munafik ni, kamu berpecah jadi dua kelompok? Pasal apa? Confusion. Dia mencipta kekeliruan di kalangan umat orang Islam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kisah ni berlaku bila? Bila perang Uhud. Waktu Nabi SAW dah bawa tentera Islam. Tentera Islam tuan-tuan waktu tu ada 1000 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak berperang dengan berapa? Nak berperang dengan musuh Islam yang jauh lebih ramai, 3000 orang. Salli ala Muhammad. Jadi 1000 dengan 3000, berbeza banyak kan? Salli ala Muhammad. Lalu subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam 1000 orang tu tuan-tuan, ada pula 300 ada bapa munafik dekat dalam tu. Siapa dia? Abdullah bin Ubay. Dan dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Hari nak perang tu dia minta untuk balik. Hari nak perang tu minta balik. Dah lah orang Islam ada 1000 orang. Salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni? Nak balik pula. Berapa orang nak balik? 300 orang. Saya tak boleh nak bayang lah tuan-tuan. Allahumma salli ala tu Nabi tu ada tu. Tu Nabi tu ada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Normallah ram. Ya Allah, berilah aku kesihatan yang baik. Amin, amin. Agar aku boleh beristiqamah untuk live bersama dengan Ustaz Japri. Ya Allah, ya Allah, Rabbi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kesembuhan, kesihatan yang baik untuk Kak Normalah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Salli ala sayyidina Muhammad. Guna face app pun unsur menipu, kata Nurul Azizan. Ya Allah, tengok cantik. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya kelabu asap. Kan, lepas tu dia kata, orang kata apa? Kecantikan ini sangat subjektif, bergantung kepada face app yang dia gunakan. Bukan filter-filter yang dia gunakan. Dia subhanallah, ada seorang tu dia kahwin kan, dia kahwin tuan-tuan. Lepas dia kahwin tu, the next day tu dia pi mahkamah, pi saman isteri dia tu. Dia pi saman isteri dia. Pasal apa? Pasal selama dia tengok isteri dia cantik, rupanya dia buka makeup tu dia kan kena tipu dia. Allah SWT. Jadi saman ada baca surah Baqarah itu. Nanti Allah SWT Muhammad. Jadi waktu perang Uhud tu, subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, 300 orang balik. Nabi duk ada tu. Saya tak boleh nak imagine macam mana keadaan dalam keadaan Nabi duk ada tu, dia pun boleh withdraw keluar tu. Tunjuk Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan, pengkhianatan daripada depan Nabi SAW. Nabi tu yang kita duk baca tentang Nabi SAW ni, Allah Rabbi dengan thiqahnya, Nabi SAW dengan wataknya,
Nabi SAW ni dengan kecantikan, kehebatan dia. Nabi SAW yang orang tengok muka dia ada di kalangan orang yang dengar perkataan dia terus masuk Islam. Tapi dalam Islam tu ada 300 orang yang lari keluar, tinggal 700. Yang akan berhadapan dengan 3,000 musuh. Musuh tak ada yang lari pun. Orang Islam, Allah Rabbi, Allahumma salli alaihi wasallam. Waktu tu marah sahabat-sahabat yang lain. Ada yang kata apa? Bunuh aja depan ni. Bunuh aja depan ni. Khianat kat Islam. Ada yang kata apa? Tak payahlah. Orang Islam 1,000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Ibnu Abbas berkata, ia turun berkenaan dengan satu kaum di Mekah. Mereka telah mengucapkan masuk Islam, namun mereka bersekutu dengan orang-orang munafik. Bersekutu dengan orang-orang musyrikin. Maka mereka keluar daripada Mekah kerana sebuah keperluan. Mereka berkata, bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat Muhammad, maka kita aman daripada mereka. Manakala orang mukmin tahu mereka sudah keluar daripada Mekah, maka sekelompok sallallahu alaihi Muhammad maka sekelompok daripada mereka berkata, marilah kita menuju kepada orang-orang pengecut itu untuk membunuh mereka. Mereka telah bersekutu dengan musuh kamu, memusuhi kamu. Sekelompok yang lain berkata, subhanallah, atau seperti yang mereka ucapkan, apakah kamu hendak membunuh satu kaum yang telah menyatakan masuk Islam seperti kamu? Apakah hanya kerana mereka tidak berhijrah dan tidak meninggalkan negeri mereka, lalu kamu menghalalkan darah dan harta mereka? Maka orang mukmin terbelah menjadi dua kelompok. Sementara Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka, tidak melarang salah satu antara kedua kelompok tersebut. Maka Allah menurunkan ayat, famalakum fil munafiqina fi'atain. Maka mengapa kamu susah menjadi golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Tuan-tuan tengoklah, kita boleh faham dah situasi dia. Mereka duduk dengan Nabi SAW. Mereka duduk di kalangan orang Islam. Mereka pergi berjumpa dengan orang munafik. Tak mereka kata apa? Oh, kami lega lah, kami tinggal tu, kami keluar daripada kelompok geng Muhammad tu, kami rasa lega, kami rasa aman ni. Dapat tahu kat orang Islam sakit hati, tuan-tuan, geram lah. Oh, mereka ni pergi pula duduk bersetongkol pula dengan orang orang musyrikin Mekah tu. Kita bunuh je mereka ni perosak Islam. Mereka ni duk perancok Islam. Mereka ni duk buat jahat, buat khianat kat Islam. Oh, sebagian tu yang marah sangat. Sebagian kata apa ni? Janganlah, subhanallah. Takkan nak bunuh orang Islam? Mereka tu mengucap 2 kalimah syahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ainul Madiyah tanya, Ibu Nuriah tak nampak begini, Nabi. Ada orang merindui Ibu Nuriah ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam mana? Sebab pecah soal gitu. Takkan nak bunuh orang Islam sendiri, takkan nak buat takbir kat orang Islam sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang berlaku. Allahumma salli, tuan-tuan, yang akhirnya Allah turunkan ayat ni. Kita sendiri duk tak pasal-pasal duk pecah belah dengan orang-orang munafik ni. Diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim, Haris Nada juga diriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, Ikrimah dan selain. Ayat tersebut turun berkenaan dengan perselisihan Aus dan Khadraj dalam perkara Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Rasulullah meminta pemakluman orang-orang bila baginda menghukuminya di atas mimbar dalam peristiwa dusta yang dituduhkan kepada Aisyah. Ini aneh, dan ada pula yang berkata selain daripada itu. Dan kata apa, oh, ni kisah Abdullah bin Ubay ni yang berlaku perselisihan di antara Aus dan Khadraj ni, yang nak apa, nak letak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, hukuman macam mana kita nak react terhadap perangai Abdullah bin Ubay ni, gitu. Tapi dia kata yang ni pelik sikit. Firman Allah Taala, wallahu arkasahum bima kasabu. Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Kamu duk bergaduh pasal dia, sebenarnya Allah dah balikkan hati depa dah. Depa yang buat. Kita duk bergaduh pasal depa, padahal Allah dah balikkan hati depa pada kufur dah. Sallallahu alaihi wasallam. Depa yang usaha ke arah tu, depa yang nak jadi macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad, yakni mengembalikan dan menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan. Ibnu Abbas berkata, sallallahu alaihi wasallam, arkasahum artinya menjatuhkan mereka. Allah telah menjatuhkan mereka. Sallallahu alaihi Muhammad.
Qatadah berkata membinasakan mereka, yakni Allah, wallahu arkasahum, yakni Allah, dan Allah telah membinasakan mereka. As-Sudi berkata menyesatkan mereka. Firman Allah Ta'ala, bima kasabu, disebabkan usaha mereka sendiri, yakni disebabkan kedurhakaan mereka. Mereka menyelisihi Rasul serta mengikut kebatilan. Mereka yang buat semua tu. Mereka sendiri yang buat, mereka sendiri yang menyelisih Nabi SAW, mereka sendiri yang pergi jumpa dengan orang musyrikin. Itu semua ada usaha, dan Allah merosakkan mereka. Allah yang membinasakan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Aturiduna an tahtadu man adallallah wa man yudlillahu falan tajida lahu sabila. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapat jalan. Yakni untuk memberi petunjuk kepadanya, yakni tidak ada jalan lagi. Tidak ada jalan baginya kepada petunjuk. Tidak ada cara baginya kepadanya. Buat tu ada usahalah dengan orang-orang munafik ni. Allah kata, salih Muhammad, tumpu kepada kesatuan Islam. Tumpu kepada kesatuan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak usah duk fikir orang-orang yang cuba untuk memecah belahkan. Jangan kita duk sibuk-sibuk dengan salih sebab perangai-perangai mereka, menyebabkan kita sendiri berbalah sama-sama sendiri. Dan inilah yang dikehendaki oleh mereka. Ia dikehendaki oleh Allah, musuh-musuh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Macam kita berada pada waktu COVID-19, waktu ni kita kena bersatu ni. Waktu ni kita kena duduk sekali. Bukan duduk bergaduh sama-sama kita. Dan inilah dikehendaki oleh mereka. Kalau tuan-tuan kata ini adalah perancangan mereka, maka dengan orang Islam bergaduh sama-sama orang Islam, inilah akhirnya salih Muhammad, mereka telah pun berjaya. Islam salih Muhammad, sepatutnya waktu-waktu macam ni kita kena duduk sekali, kita kena duduk bersatu. Allah SWT, jangan duduk sibuk dengan perangai-perangai orang yang benci pada Islam, apatah lagi kepada orang-orang yang duduk dalam Islam, kemudian dia sendiri benci pada Islam. Dia buat provokasi salih Muhammad. Dia cuba untuk memecah belahkan sama Islam. Tak usah dilayan mereka ni. Mereka ni memang sebab lagi dilayan, lagi menjadi. Maka tuan-tuan, tumpuan kita ialah untuk kita, Allahumma salli ala menyatu padukan di antara orang Islam dengan orang Islam yang lain, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Esok kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakuna sawa'a. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu sama saja dengan mereka. Yang tu insya-Allah kita akan sambung. Salih ala sayyidina Muhammad. Saya dah sebut. Itu kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Dan salih ala Muhammad, mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kefahaman dan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kita cuba untuk memahami Al-Quran. Jadi terima kasihlah kepada semua, Maimana Ibrahim, Razak Johan, Hisham, Rohani Awang Long, Sri Andayu, Hasliza Hasan, Lisa HQ, Maimana Ibrahim, Lihalijah Ramli, dan semua sahabat-sahabat adik-beradik Usratuna. InsyaAllah kita sambung esok hari. Dan sekadar makluman, Sallallahu Alaihi Muhammad, bahawa kutipan kita untuk Ma'had Darul Faizin Melaka ni, Sallallahu Alaihi Muhammad, tuan-tuan, semalam saja kita berjaya alhamdulillah untuk buat kutipan sebanyak RM5,000. RM5,000 kan? RM5,000 dengan jumlah keseluruhannya berapa? 300 semalam saja RM5,000. Semalam saja RM5,000. Jadi jumlah kutipan 336. 336,000. So kita ada 1.2 million lagi yang kita perlu usahakan, insya-Allah. Sepatutnya pagi ni saya ke TV Al-Hijrah untuk kempen wakaf kita, tapi disebabkan ada technical sikit, ada technical problem sikit, ada keperluan-keperluan yang kita tak dapat nak penuhi. Saya sembah kepada pihak TV Hijrah. Jadi saya sembah kita tak sempat untuk kempen wakaf di TV Al-Hijrah pada pagi ini. Saya sembah kita akan setting pada hari yang lain, insya-Allah.
Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa istiqamah salli ala Sayyidina Muhammad, memberikan sumbangan dan membantu untuk kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mendapatkan cita-cita kita untuk Allahumma salli ala Nazrah Mansur Melaka di mana? Di Tanjung Minyak Melaka. Di Tanjung Minyak Melaka, insya-Allah dekat Faizinville. Insya-Allah kita jumpa lagi esok hari. Dan doakan saya, hari ini saya ada exam lagi. Hari ini last paper insya-Allah hari ini. Salli ala Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan dan kemudahan untuk menjawab peperiksaan dengan baik, insya-Allah. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.